depan tetap ada kelas macam biasa minggu depan adalah minggu yang terakhir lah kita ada kelas. Tapi minggu depan kita dah tak belajar lah. Alright. Tapi saya nak buat kelas juga minggu depan. Okay. Sebab kita dah habis dah semua syllabus. Okay. Tapi mana tahu ada benda yang penting. So minggu depan dah minggu 13. Betul tak? Betul. Okay. So kamu dapat free and easy lah minggu yang ke-14. Minggu depan saya tahu kita berpuasa. Saya pun faham. Okay, semua orang puasa. Tapi minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk kita lah. Alright. So anything, okay, apa-apa pun kan. Minggu depan adalah minggu yang paling last. So kena spend masa juga dengan saya. Alright. Okay, baik. So hari ni kita nak belajar tentang etika dan prinsip usahawanan dalam Islam. Okay. So bila sebut tentang etik, tentang prinsip, okay, biasanya okay, tengok bila dah lambat masuk dia mengganggu orang nak mengajar. Okay, alright. So okay, so bila sebut tentang etika, prinsip, kita mesti relate dengan biasanya perkara yang berkaitan tentang moral. Okay, contoh, siapa nak bagi contoh kalau kita sebut tentang etika, okay, etika, tentang amalan yang baik, okay, bagi contoh apa? Contoh etika. Siapa nak cuba? Dah kelas hujung-hujung ni tak ada yang nak mencuba ke? Okay. Siapa nak cuba? Etika. Okay. Etika. Nurul Nadia. Ya, saya doktor. Okay, cuba bagi satu contoh yang dikatakan etika yang baik. Apa? Tidak menipu. Tidak menipu. Okey. Bila saya sebut tentang tidak menipu, maksudnya jujur lah, betul tak? Jujur, amanah. Kan kalau kita sebagai seorang usahawan, dia bukan seorang usahawan. Tak kira lah dalam profession apa pun. Okey, saya nak tanya kamu. Apa isu yang viral yang terdekat waktu sekarang ni? Yang kamu dah tengok. Apa yang Profesor Wazan. Berkaitan apa? isu B40 tentang kerjaya sebagai seorang pensyarah. Okay, baik. Malam ni kebetulan kenalah dengan tajuk kita yang dikatakan ethics. Okay, dari segi etika profession bermaksud mengajar tu adalah satu tanggungjawab lah sebagai seorang pensyarah. Mendidik, betul tak? Mendidik ni sebenarnya dalam banyak bentuk. Mungkin zaman era kamu ni yang belajar ni, alright? Kamu tak pernah kena pukul, tak pernah kena marah, tak tahulah kamu macam mana. Tapi zaman saya dulu, yelah maksudnya tu zaman doktor. Tak, sebab tu kita berlaku revolusi dalam pengajaran, perkongsian, pengalaman. Jadi saya nak ambil satu contoh mendidik, kan? Ni saya cerita mak saya dulu Mak saya ni kan lahir tahun 80-an. Mak saya ni memang rotan. Okay? Kalau salah kena rotan. Tak adanya sayang kenapa kamu buat begitu, tak ada. Mak saya mendidik begitu. Kenapa? Sebab pendidikan yang dia dapat dulu begitu. Memang mak dia garang. Okay? Bukan mak dia tak garang, tapi dia dibela oleh abang dia. Mak saya ni dibela oleh abang sebab arwah Tok Wan saya, atuk saya ni meninggal ketika dia sekolah rendah. Okay, jadi memang dididik itu garang. So bila datang saya, mendidik itu maksudnya merotan kalau kesalahan, menghukum, kena marah, dia adalah satu benda bentuk mendidik. Okay, tetapi kamu kena faham, mendidik ni dia tak boleh sampai peringkat bila kita menegur sampai peringkat menghina. Itu tak boleh. Tetapi mungkin didikan dia dibawa ke alam sekarang which is tak stable lah. Which is zaman sekarang ni kan, maaflah saya cakap, kerana sikit pun kadang-kadang diviralkan, ditularkan. Tapi kalau kita tengok dari segi sudut,
kerjaya sebagai seorang profession, maksudnya pensyarah, memanglah mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya tu adalah satu perkara yang dilarang. Tetapi kalau dalam konsep mendidik, mungkin niat dia untuk tujuan benda yang baik. Dan isunya adalah, contoh ni saya ambil satu contoh, kita ambil kedua-dua belah pihak. Pelajar tu pun dah habis belajar dan telah bergraduate, which is profesor tu juga yang membantu pelajar tersebut tu tadi mendapatkan laptop dan sebagainya. Dan kita tak boleh menafikan jasa dia selama 35 tahun. Betul tak? Tetapi adab sebagai seorang pelajar adalah yang pertama menghormati. Betul tak? Menghormati, apa lagi? Maksudnya mendengar kata, menerima teguran secara terbuka, sebab adab sebagai menuntut ilmu. Kau faham? Okey. So walaupun begitu, saya tak menyalahkan pelajar tu. Yang buat perkara tu adalah orang lain yang menularkan. So maksudnya mengeluarkan keaiban orang tu di khalayak orang ramai tu sebagai seorang, katakanlah dia pelajar, adakah dia patut? Tu kata etika. Etika ni sama ada sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang pensyarah ataupun seorang public, maksudnya masyarakat yang umum, semuanya ada ethics. Sebab tu amalan ni merupakan isu yang utamalah. Okey. Sekurang-kurangnya mungkinlah niat dia untuk menegur, tapi cara dia approach tu mungkin kurang sesuai. Okey. Alright. So pun begitu, memviralkan sesuatu perkara tu sebenarnya tidak baik. Betul tak? Kerana durasi 4 minit merosakkan terus kerjaya orang tu sebagai seorang pensyarah. Sedangkan mungkin dia melahirkan ramai dah graduan, ramai dah orang kata anak murid yang berjaya, yang berterima kasih kepada dia. Antaranya yang saya tengoklah komen kan, which is macam contohnya komen sebagai dia dulu dimarahi. Yang patut pun kena marah. Antaranya kenapa? Dah lah datang lambat, tak bawa buku. Memang kena membebel lah, kena marah. Kan? Datang 15 minit, kelas dah mula, dah lambat. Kan? Sepatutnya dalam belajar, boleh kita terlambat. Tapi kalau dah selalu sangat lambat, something wrong dengan etika kita sebagai seorang pelajar. Pensyarah pula kena tunggu. Kan? Itu satu. Yang kedua, tak bawa buku, tak bawa ruler sebab dia mengajar tak saya kejuruteraan awam, sort of like that. Okay? So kalaulah kamu duduk di tempat pensyarah tu, kan apa yang kamu rasa? Kan? Maksudnya kamu tak memberi kerjasama sebagai seorang pelajar juga. Jadi pada saya, kedua-duanya ada perkara yang perlu diperbetulkan. Okay? Tetapi macam saya katakan tadi, mengeluarkan kata-kata kesat tu memang tak patutlah, kan? Tapi kalau kita tengok dalam konteks positif, sepatutnya dalam keadaan yang sekarang ni, saya beritahu dekat kamu, memang semua orang susah. Ada je T20 yang jadi B40. B40 yang memang tak ada kerja pun ada lagi, kan? Yang lagi susah pun susah. Namun macam-macam kaedah sekarang nak bekerja, kan? Boleh buat dropship dan sebagainya. Dan concern seorang pensyarah tu sebenarnya adalah untuk orang kata nak tengok bahawa pelajar tu tak cicir-cicir dari segi pelajaran, kan? Jadi kan, jadi pada saya lah, kan, kan, jadi orang kata, jadi pada saya sebenarnya, kan, apa pun kita tengok dari segi positif. Okey, kita kena faham di hujung akhir zaman ni, fitnah ni adalah benda yang cukup dahsyat. Ni kita ni dah ada hujung-hujung zaman ni. Bayangkan kita mengeluarkan aib orang tu. Tidak, orang tak tahu. Saya tak tahu, kamu tak tahu, semua orang tak tahu. Tapi bila ditularkan, satu dunia tahu. Bayangkan kita dah mengeluarkan keaiban orang tu. Tak beretika lah. Dan etika ni macam saya kata, kalau kita relate dengan usahawanan sebenarnya, kan, dia ni adalah cara kita bertindak, cara kita berfikir, okey, ataupun kita panggil tata cara satu perlakuan, itu kita panggil ethics. Okey, berasal daripada perkataan Greek ataupun juga ethos. So etika ni adalah satu set peraturan, maksudnya ada limitasi. Macam ni tak boleh terima, macam ni boleh terima. So maksudnya setiap perbuatan kita tu mesti ada limitasi supaya apa?
sesuatu perkara tu boleh diterima ataupun tidak. Dan biasanya bila kita sebut tentang etik ni perkara betul salah lah. Okey, berkaitan tentang tanggungjawab sosial terhadap masyarakat juga. Itu yang kita panggil etika. Alright. So etika dalam keusahawanan sangat penting. Antaranya kan bila kita sebut berniaga, kena jujur lah. Berniaga kena ikhlas walaupun sebenarnya matlamat kita nak dapatkan keuntungan. Macam kamu berniaga lah. Antara perkara yang kita kena buat apa sebagai seorang usahawan? Kalau kita sebut tentang jujur, mungkin Syukri nak jelaskan apa tentang jujur. Sebagai seorang usahawan kata kena berniaga jujur. Jujur dalam konsep apa? Jujur. Jujur dalam konsep apa? Kalau usahawan. Sikap usahawan tu. Sikap dia. Contoh-contoh. Usahawan tu perlu jujur dengan contohlah berjujur dengan pelanggannya. Contohlah waktu apa, jika ada apa tersalah apa, Memberi maklumat. memberi maklumat ataupun memberi baki duit ke apa ke. Dia jujur lah. Okey, dalam satu aspek, maksudnya jika kita berhubung dengan pelanggan, sepatutnya contoh kita dalam muamalah, betul tak? Kita jual beli dan sebagainya. Satu antara hadis Nabi adalah timbangan berat. Betul tak? Antara perkara yang akan masuk neraka ni esok, ni untuk orang yang beragama Islam lah ya, timbangan berat. Sebab tu timbang kalau boleh kena lebih, tak boleh kurang. Itu satu. Yang dua, kena jual benda yang baik. Betul tak? Sebab tu bila orang sebut halalan thayyiban, maksudnya bersih lagi, baik lagi, suci. Sebab apa? Bila kita jual barang tadi, kita nak jual benda yang dah lapuk. Ni betul lah. Baru je semalam saya beli buah orange dekat pasar malam. Hari ni dah tak boleh makan dah buah orange tu. Habis rosak. Bukan murah ya. 5 biji RM10. 1 biji RM2. Apa perasaan kamu bila kamu beli, tiba-tiba kamu dapat satu benda yang memang tak boleh makan? Foreign stick. Kena buang lagi benda tu macam subhanallah. Dah lah tak ada apa benda nak makan malam ni kan. Contohlah. Saya ingat nak makanlah buah, tengok ya Allah 2 biji kena buang. Kan? So apa you rasa? So kita berasa macam tak menghalalkan perbuatan dia. Sebab tu bila kita sebut etika perniagaan ni, dia juga kita kategorikan sebagai moral perniagaan. Okey, dan dia merupakan cabang ilmu yang kita aplikasikan dalam organisasi kita. Kan? Alright. Okay, next. Bila sebut tentang prinsip dalam etika, antara yang kita kena jadikan panduan adalah apa? Kita kena kenal pasti apakah hak pengguna, apa yang pengguna patut terima. Kan? Sebab tu kita ni sebagai seorang usahawan kena tengoklah maklumat-maklumat yang terkini tentang hak-hak pengguna. Okay? Alright. Apa lagi? Kena tengok, tadi kan macam bunyi. Alright. Kena tengok hak-hak pengguna. Kan? Okay. Okay, so kena tengok hak pengguna. Sebab tu kita ni ada satu macam kementerian. Sekarang kita nama KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. So hak pengguna, ada akta dan sebagainya. Contoh sebagai seorang penjual, antara isu ni bulan puasa ni, maksudnya apa? Akta anti pencatutan. Pencatutan bermaksud apa? Maksudnya adalah kita ni tak dibenarkan menaikkan harga kepada barang-barang terkawal. Kan? So maksudnya di sini kita kena tahulah maklumat-maklumat yang terkini. Okay, mungkin ada barangan larangan, harga kawalan, perkara-perkara yang tak boleh disorokkan. So of course sebagai seorang usahawan kena ada orang kata maklumat supaya apa? Kita tidak ketinggalan tentang untuk memberi hak-hak kepada pengguna. Alright, okay, next. Bila sebut tentang mendapatkan kepercayaan masyarakat, of course antara perkara sebagai usahawan ni, bila kita keluarkan sesuatu produk, servis, mestilah berkualiti, memenuhi spesifikasi. Okay, tak boleh memberi kesan yang memudaratkan. Kan? Di sinilah kita nak tengok integriti. Cerita saya ni buat keluar produk saya ni sebenarnya untuk langsingkan badan. Saya bangkang produk ni 2 tahun. Tengok-tengok rupanya dia pergi buat bypass dekat usus dia.
Tak boleh lah kan. Dia pun tak nak makan produk dia tu. Dia jual je ke orang. Okay. Kan. Dah lepas tu jual pada harga yang mahal. Contoh produk tu harga RM10. Jual RM70. Kan. Which is contain dia hanya gula sahaja. Kan membahaya, memberi mudarat kepada alam, memberi mudarat kepada masyarakat. Sebab tu kepercayaan ni satu benda yang paling penting. Saya cukup pegang kepercayaan ni ada satu benda jangan dikhianati. Tak kira lah you dalam hubungan ke, tak kisahlah you dalam kekeluargaan ke, sama ada you dengan pelajar ke, kan? Jangan khianat kepercayaan orang dah bagi. Sebab apa? Bila orang dah tak percaya, susah sebenarnya, kan? Alright. Okay, next. Dari segi kerjaya, of course kena ada keikhlasan, kena jujur sebab dia merupakan satu value kalau sebut sebagai usahawan. Kalau dalam Islam, perniagaan ni setiap perbuatan kita yang kita dahulukan niat kerana Allah ni, dia merupakan satu ibadah, kan? Jadi bila dikira sebagai satu ibadah, maksudnya kita ni tak boleh salah lah kiranya. Bukanlah manusia ni tak boleh salah, tidak. Tapi maksudnya kena telus, kena jujur, kan? Jangan mengelirukan orang kata public, kan? Dengan memberi maklumat-maklumat yang tak betul, kan? Dan sebagainya. Maaflah saya cakap, bila saya tengok orang menjual produk kesihatan lah. Orang bagi produk kesihatan padahal bukan sihat pun. So bila you bercakap tentang contohlah satu brand ni, tak kisahlah dia ni jamu lah kan. Contohnya, dia kata bila makan jamu tu menyebabkan cyst ataupun fibroid boleh keluar. Sedangkan hakikatnya cyst, fibroid dan sebagainya dia tak ada keluar. Dia mesti melalui operation. Dan kalau katakanlah contohnya, sebab pengalaman saya kan, dia memang akan kekal di situ kalau jenis penyakit yang berkaitan kanser, tumor dan tak ada jalan lain melainkan you kena buang. Maksudnya sebab dia ketumbuhan, dia tak mungkinlah ada keajaiban lah kalau orang kata kecil, mengecut dan sebagainya, tapi scientifically sebenarnya tak ada pun kajian yang mengatakan makan yang ni boleh menyebabkan ni, kecuali herbs lah, ada mungkinlah herba-herba yang tertentu, tapi kalau dia nak claim makan yang ni 100% sebenarnya boleh ni, no kan, sebab you tak buat pun clinical punya test. Sebab tu mengelirukan juga adalah satu perkara yang salah, menyalahi kepada etika keusahawanan. Alright. Okay, next. Okay, kena sediakan maklumat yang betul, maklumat yang tepat, kan? Sebab apa? Pengguna ni dia dah buat keputusan, kan? Contoh, contoh. Katakanlah dalam kandungan bahan, contohnya satu barangan dan sebagainya. Kita kena nyatakan dengan jelas sebab kadang-kadang boleh memberi macam saya kata tadi, maklum agak orang kata perkara yang paling sukar adalah pengguna nak buat keputusan sama ada membeli ataupun tidak. Jadi maklumat-maklumat ini perlu diketahui oleh pengguna tersebut supaya apa? Tidak memudaratkan, alright, masyarakat dan sebagainya. Okay, next. Kalau kita nak buat sesuatu persaingan, yang kita tahu bila berniaga ni kan semua orang nakkan keuntungan, semua orang nakkan orang kata maju ke depan dalam perniagaan, tetapi macam saya katakan tadi, tidak boleh memburukkan pesaing. Kalau berniaga, apa benda yang selalu dicakap? Antaranya apa dia? Antaranya apa? Siapa nak bagi contoh? Kalau kita berniaga kena makan lah. Contoh. Contohnya orang kata menggunakan pelaris. Betul tak? Saya kan macam contohnya kan. X dan Y ni ada ni orang kata membela. Tu orang Melayu lah, especially kepercayaannya jenis begitu. Tapi ada orang buat contohnya juga. Dalam perubatan Islam tu ada kita nafikan. Kita memburuk-burukkan orang lain. Kan? Memburuk-burukkan orang lain. Kan? Memburuk-burukkan orang lain, memperkecil-kecilkan dengan cara macam saya kata tadi, menular benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kalau kita nak bersaing, kena bersaing cara yang sihat.
Antaranya mengikut prosedur yang betul. Contoh, kalau kita kata kita berniaga makanan, buatlah satu makanan tu yang sedap, harga yang berpatutan, kan? Dan pada saya lah, berkongsi orang kata mungkin bersaing dengan cara yang sihat itu lebih baik, kan? Masing-masing berlumba-lumba untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, produk yang baik, kan? Okay, alright. Bersaing pula mungkin dari segi strategi. Contoh, ada yang saya tengok dalam TikTok lah juga untuk hari yang pertama, okay, mi dia campuran daging kot, bagi satu bungkus 80 sen. Mungkinlah dia nak buat promotion, nak bagi orang rasa dulu mi tu, dia jual lah 80 sen sebungkus. Dia kata tak boleh lah bagi percuma, nanti orang tak pergi kedai lain. Okay, untuk hari yang pertama je. So mungkin kita kena buat strategi, mungkin kita kena ada prosedur dan yang lain-lain, kan, supaya apa? Supaya kita bersaing dengan baik. Alright, okay, next. Okay, ni isu. Isu dalam etika lah. Antaranya, contohnya sebabkan perbuatan manusia ni kan, dia kita ni kalau diuji ni dengan beberapa perkara lah. Ni saya nak bagi tahulah kat kamu. Kamu tak masuk je dalam pekerjaan. Kalau orang perempuan ni, dia diuji dengan apa? Harta, RM2. Orang lelaki ni banyak sikit. Dia diuji. Bila mana? Harta, tahta, wanita. Tu 3 benda ta tu. Ta tu ada 3. Harta, wanita, tahta. Orang perempuan ni bila diuji harta dengan tahta. 2 perkara tu. Wanita tak ada lah kan. So bila kita sebut tentang perkara tersebut, timbul antaranya apa dia? Sikap tamak, penting diri sendiri. So perkara yang kita tengok sekarang manusia, bila menetapkan bahawa kepada wang, duit sebagai satu matlamat, dia tak peduli dah. Okay, amalan yang berlaku adalah apa? Rasuah. Kan, sogok. Kan? Sebab tu contohnya, kita tak heran contoh sesuatu tender tu sepatutnya lah jual, contoh lah jual perabot dekat sekolah. Sepatutnya kerusi tu contohnya harga dia mungkin dalam contoh lah RM40. Tiba-tiba satu kerusi pergi jadi RM100. Sebab apa? Sogokan, rasuah dan sebagainya. Kan? Sebab tu nak mendapatkan habuan semua, itu merupakan perkara-perkara yang menjadi dilema ataupun isu sebenarnya dalam perniagaan. Relates dengan etik itu tadi. Okay, next. Tipu. Tipu, salah laku. Ni banyaklah berlaku. Contoh sepatutnya jual jenis spek, contoh kerusi jenis spek A. Tiba-tiba yang datang mungkin spek C. Kan? Sebab apa? Duit. Tamak. Okey, itu pun merupakan satu orang kata salah laku lah, tipu. Pecah amanah. Maksudnya, pecah amanah ni maksudnya ada kuasa kan, gunakan salah kuasa untuk kepentingan peribadi, menyembunyikan fakta. Itu pun sama juga antara isu-isu yang kita selalu tengok kan. Biasanya dalam drama Melayu lah kan. Tapi banyak sangat yang kita tengok perkara-perkara ni. Okey, antara kod ataupun kod etika atau garis panduan. So kod etika kita terjemahkan perbuatan atau amalan tu tadi yang diterima ataupun tidak dalam organisasi. Maksudnya kita implementkan. And then apa kita buat? Kod etika ni tadi kita gunakan sebagai alat ataupun motivasi untuk kita jadikan dia sebagai satu piawaian supaya apa? Dapat moral yang tinggi. So kod etika ni juga, code of ethics ni kita jadikan sebagai kayu ukur dari segi kita nak nilai prestasi setiap ahli dalam organisasi kita tu, supaya ada sifat macam saya katakan tadi, jujur, amanah dan sebagainya. Dan kod etika ni tadi kita gunakan dia juga untuk tingkatkan amalan profesional keusahawanan. Bermaksud bila sebut je usahawan Islam, ethics dia begini. Alright? Sebab tu perkara-perkara ni jika kita gunakan pada tempat yang betul, jika kita gunakan orang kata untuk kebaikan, insya-Allah masyarakat kita akan jadi lebih baik dan profession usahawan tu dipandang mulia. Alright, bukannya dianggap sebagai nak mengaut keuntungan semata-mata. Alright, next. Ini adalah ethics punya alphabet lah, which is depan ni lah, ETH ni boleh baca lah. Antaranya apa kegunaannya dan sebagainya lah. Maksudnya E equality, kesesamaan. Means that untuk dapatkan hak setiap masyarakat dan memperlihatkan prinsip keadilan. T ni untuk truth, kebenaran.
So untuk membuat dakwaannya adil, alright, honesty, dukung untuk prinsip-prinsip keadilan. Okay, so dia adalah E, T dan sebagainya dan sehingga ke S. Alright, okay, so bila kita sebut tentang keusahawanan dari perspektif Islam, maksudnya dalam Islam ni, keusahawanan ni kita boleh anggap dia sebagai satu ibadah. Macam saya kata, niat, nawaitu kita. Okay, bila kita jadikan sebagai ibadah, okay, kita akan relate antara dosa dan pahala. Kan? Kalau kita buat perbuatan tu, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi harus. Kan? Sebab dia adalah satu ibadah. Okay? Harusnya adalah perbuatan yang dituntut. Sunat ni kalau kita untuk orang yang bukan beragama Islam lah ya, kalau sunat ni perkara ni kita nak buat pun boleh, kita tak buat pun tak apa, tapi bila kita buat kita dapat pahala, kita dapat ganjaran. Okay, means that good deeds lah. Alright, okay, kalau haram maksudnya memang tak boleh, dalam agama ni memang melarang. Okay, kalau wajib memang perkara tu tak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan berdosa. So keusahawanan ni sebenarnya dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni bermaksud begini, kalau kita duduk dalam satu qaryah kampung, contohlah ya, saya ni duduk di kampung Tanjung Malim contohnya, alright, maksudnya mesti ada wakil orang Islam tu tadi terlibat dalam bidang keusahawanan. Kan, sebab apa? Orang Islam ni dia kena sediakan perkara yang macam saya kata tadilah, halalan thayyiban, contohnya dari segi aspek pemakanan. Maksudnya kena sediakan makanan yang baik, kena sediakan apa lagi, kata perkhidmatan yang baik, suci dan sebagainya. So fardu kifayah ni adalah fardu yang diwajibkan terhadap sebahagian pada orang Islam. Maksudnya kalau seorang, contohlah saya yang ambil tanggungjawab buat makanan, buka restoran dan serve untuk makanan Islam lah. Maksudnya makanan yang halal lagi baik ni lah. Okay, dalam perspektif Islam bermaksud satu kawasan kampung saya ni tak berdosa. Tapi kalaulah satu kawasan saya, kampung Tanjung Malim ni tak buat makanan, which is kami nak dapat makanan pun susah, terpaksa dapat daripada sumber yang syubhah, yang haram, kan, yang tidak halal. Okay, bermaksud satu kampung ni berdosa. Sebab tu keusahawanan ni tadi merupakan satu tuntutan, which is mesti ada wakil daripada orang Islam untuk duduk dalam bidang tersebut. Alright, itu yang kita panggil fardu kifayah. Yang ketiga, peluang untuk mencari rezeki. Ayat Quran pun dah kata dah, 9/10 ni kita dalam Islam kita ada dua perkara yang perlu diikuti, dianuti dan difahami dan wajib diikuti. Alright, iaitu kita ada Quran dengan hadis. Okey, Quran ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Alright, hadis ni adalah menerangkan perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. So kedua-dua ni memang kena percayalah. Orang Islam ni memang kita kena percaya kepada perkara tersebut. Alright, wajib. Okay, so 9 hadis ni, okay, iaitu riwayat, okay, maksudnya ada riwayat yang mengatakan hadis Nabi ni, dia kata 9/10 rezeki ni sebenarnya daripada berniaga. Sebab tu kita orang Islam ni dianjurkan berniaga. Okay, sebab apa? Bila kita berniaga, kita dapat jadi, maksudnya kita senang, kita dapat, maksudnya boleh melakukan kebaikan, boleh buat ibadat yang lain. Contohnya kita boleh berzakat, kita boleh bantu orang yang susah. Okay, maksudnya macam contohnya kita boleh bagi peluang pekerjaan. Okay, kita boleh bagi contohnya bantuan dari segi pendidikan. Okay, dan secara tak langsung membangunlah masyarakat Islam tu tadi. Alright, dan secara tak langsung usahawan ni tadi dipandang tinggi dari segi Islam. Sebab apa? Banyak peranan usahawan dalam membantu masyarakat. Okay, sebab tu, okay, sebab tu keusahawan ini merupakan satu ibadah. Okay, dan wajib lah. Okay, dan wajib ke atas kita sebagai orang Islam. Maksudnya kena ada wakil orang Islam ni tadi. Alright, so macam saya katakan tadilah, bila disebut tentang ibadah, of course lah tak boleh melakukan penipuan. Okay, eksploitasi terhadap sumber alam. Contoh, katakanlah contohnya kita ni orang yang terlibat dalam contohnya lah mineral, nak dapatkan mineral, contoh nak dapatkan apa, okay, contoh sumber-sumber macam herba dan sebagainya, terpaksa teroka
alam semula jadi. Tapi tak bolehlah sehingga orang kata mencemar alam tu tadi. Okey, menjadikan orang kata bumi kita ni sampai gondol. Punyalah nakkan sumber tu tadi. Tak boleh. Semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Tak boleh. Salah tu. Sebab tu bila dikatakan ibadah, okey, maksudnya mesti kena dapat yang macam saya katakan dia direlatekan dengan ganjaran iaitu pahala dan dosa, dan pada masa yang sama perbuatan kita tu diredai ke tak oleh Allah SWT. Alright. Okay, next. Okay, ciri-ciri usahawan Islam. Ciri-ciri usahawan Islam. Ada banyak sebenarnya dalam ni. Ini antaranya lah. So kita tengok sekali lalu. Kalau kita contoh macam saya katakan tadi lah. Okay, kena ada niat yang betul. Okay, sebab tu bila kita niat dalam sesuatu perkara, okay, kerana Allah, okay, pahala dapat, okay, maksudnya jika kita berjaya, maksudnya dapat lagi bonus untuk kita, dan maksudnya di sini juga dikira amalan kita tu tadi. Alright, sebab tu niat kita kena betul. Macam kamu lah nak belajar. Belajar ni memang untuk nak dapat A. Tapi niat yang pertama sebenarnya kamu kena belajar kerana Allah. Sebab apa? Ilmu yang kamu ada tu tadi, bila kamu gunakan ke jalan yang baik, kamu sampaikan kepada kawan-kawan, bermaksud kamu pun akan dapat pahala. Sebab tu kita kena niat kerana Allah. Kan? Kalau kamu nak niat kerana aku belajar ni sebab aku nak kerja besar ni esok ni. Kan, bisa kerja besar esok, bolehlah kan dapat gaji. No, niat tu kerana Allah dulu. Barulah perkara-perkara baik akan datang. Alright? Of course, antaranya lagi kena ada keinginan dan kesungguhan yang tinggi nak berjaya. Kan? Sebab apa? Sebab kita akan lalui pelbagai cabaran, ujian dan sebagainya. Sebab tu, kalaulah contohnya kita nak berjaya, mesti kena ada ilmu, kena ada kemahiran yang cukup. Baru kita boleh menguasai sesuatu bidang tu tadi. Alright, next. Okay, antara perkara yang lain yang kata ciri usahawan Islam ni tadi, mesti bertanggungjawab terhadap orang yang berkepentingan dengan dia. Contohnya pelanggan. Okay, kalau kita pinjam duit daripada contohnya peminjam, maksudnya kita bertanggungjawab lah pembekal. Kalau kita beli barang daripada pembekal, cara kredit kita wajib bayar hutang. Kan? Kalau orang dah bagi pinjam duit, orang kata kena bayar, kena bayar. Kena ada rasa tanggungjawab begitu. Tak bolehlah lepas tangan. Dah dapat duit dah, buat tak bayar, buat tak nampak contohnya. Dan apa lagi? Berjimat-jemat dalam menggunakan sumber, tak boleh membazir. Dan dalam Islam, membazir tu kita kaitkan dengan amalan syaitan. Okay? Allah memang tak suka kepada pembaziran. Okay? Sebab apa? Bila kita membazir, bermaksud kita tak bersyukur dengan nikmat tu. Sebab tu kita kena, bukanlah berjimat, maksudnya berbelanja secara hemah lah, berhemah. Alright? Next adalah kita kena juga, kejap saya pergi minum air sekejap. Sekejap. Alright. So dalam membuat keputusan sebenarnya pun ada kemahiran. Sebab tu nak jadi orang yang berjaya ni bukan setakat ada ilmu, mesti ada skill, kemahiran. Kemahiran ni macam-macam lah. Kemahiran mengurus, kemahiran merancang, okay, dari segi kepimpinan,
Okey, mungkin dari segi pemasaran, okey, dari segi toleransi, hubungan dengan masyarakat, kemahiran macam saya kata komunikasi, sosial. So kemahiran-kemahiran ni sebenarnya sebagai seorang Islam kena ada. Kan? Barulah kita jadi usahawan yang contoh, yang unggul, yang berjaya. Okey? Alright. Okay, next. So of course, macam saya katakan tadi, setiap perbuatan kita akan ada balasan. Sebab tu kalau kita nak buat satu-satu perkara tu, of course kita kena fikir ke hadapan. Okey, ni maksudnya kalau bukan sebagai seorang Islam pun kita kena fikirkan. Dia ada risiko. Macam saya katakan lah, atas apa perkara yang berlaku tu, okey, maksudnya kita kena bertanggungjawab. Kita tak boleh, macam orang kata lah, lepas you baling batu, you sembunyi tangan. Tak boleh. Kena bertanggungjawab. Sebab apa? Pada hari ni bila kita buat macam tu dekat orang, mengeluarkan aib dan sebagainya, memfitnah orang, menjatuhkan orang, tak apalah. Orang tak tahu, dia boleh tutup akaun tu kan. Sebab akaun tu dia register kat overseas, dia tutup akaun tu, dia tweet lepas tu dia tutup. Tak apa. Tetapi kita kena ingat, setiap perbuatan kita tu ada orang tengok. Contohnya kita ada malaikat kiri dan kanan. Kalau kita buat perbuatan tu, kimau kata tu, orang tak nampak. Tapi Allah nampak perbuatan kita. Dan setiap perbuatan kita tu semuanya akan dihitung di akhirat kelak. Sebab tu setiap kali apa yang kita nak buat, kita kena fikir. Okay? Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Alright? Okay, next. Dari segi kemahiran, macam saya katakan tadi, kemahiran you berkomunikasi. Alright? Kan? So bila kita tengoklah adab dan kita berkomunikasi, kan, kita tak boleh lah menghina orang, nak panggil orang weh, heng, tak boleh lah macam tu. So kena gunakan perkataan-perkataan yang sepatutnya. Tapi saya nak bagi tahu kat kamu lah, kadang-kadang manusia ni kita ada emosi. Okay, bila kita marah, kadang-kadang emosi itu kita tak boleh kawal. Sebab tu kita kena belajar kemahiran komunikasi itu, supaya dalam nak berhujah, dalam kita nak memberi pendapat, dalam kita nak menyanggahlah sesuatu pendapat ataupun nak mengkritik contohnya, okey, apa yang kita perlu ada ilmu. Okey, ilmu supaya kita tahu di mana batasan dia, limitasi dan sebagainya. Alright? Tak bolehlah kita pukul sama rata aja. Bahkan kalau kita pun dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan sesiapa saja, walaupun dia Islam ataupun dia bukan Islam, dia tua ataupun dia muda, kita tetap kena ada sifat menghormati. Sebab tu dalam komunikasi ni dia ada adab. Okay? Right. Okay, next adalah menjaga kualiti. Ini macam sebutkan tadi lah kan. Okay, sebagai orang Islam, okay, menjaga kualiti tu penting. Sebab apa? Kita nak serve orang, kita ambil duit tu balik, kita guna dan dia jadi sebagai darah daging kita. Alright, sebab tu nak melakukan sesuatu tu kena berhati-hati. Alright, next adalah untuk menghindari perbuatan yang haram. Berniaga ni boleh, memang dianjurkan dalam Islam, tetapi kita tak bolehlah berniaga untuk perkara-perkara yang syubhah, yang haram. Contohnya kalau orang Islam yang berkaitan arak dan judi, tak boleh lah. Itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Riba, tak boleh. Okay? Alright, perkara-perkara yang betul dah berniaga. Tetapi contohnya lah, berniaga contohnya barangan terlarang. Contohnya macam dadah, syabu, tak boleh lah. Berniaga tu boleh, tapi barang yang digagangkan tu adalah haram. Tak boleh. Alright? Kerana apa? Kita tahu bahawa kalau Islam kita relatekan perkara yang memabukkan ataupun contoh macam dadah dan sebagainya, itu boleh merosakkan fikiran. So bila merosakkan fikiran, rosaklah satu masyarakat. Sebab tu dadah tu adalah perkara yang haram. Okey? Dah betul dah aktiviti tu berniaga, tapi berniaga benda yang syubhah, yang tak boleh. Okey? So kena hindari perkara-perkara tersebut. Dan contoh, bila kita nak berniaga, kita perlukan duit. So kita tak bolehlah meminjam pada kadar kita ni tak mampu bayar. Kan? Maksudnya salah. Dan ada hadis yang mengatakan bahawa kalau kita pinjam segala amalan kita tu tergantung kalau kita tak bayar balik. Kan? So pada saya lah, alright, meminjam tu dibenarkan, tetapi pada kadar kemampuan kita untuk membayar. Kan? Tak bolehlah meminjam sehingga membelenggu kepada apa? Tak ada duit untuk bayar, macam bayar something lah, maksudnya hutang dan sebagainya lah. Alright,
Okey, next adalah dari segi tindakan dan berwaspada. Of course, macam saya katakan tadi lah, setiap perbuatan kita tu tadi dari segi sama ada kita nak tawarkan produk, ataupun bila kita sebut tentang perancangan, persaingan dan sebagainya, kita kena lihat balik supaya macam contohnya tidak akan mengalami kerugian. Ataupun kalau kegagalan kita untuk buat sesuatu tu dalam merebut peluang baharu tu, maksudnya kita tak menidakkan hak orang lain pun tak boleh. Okay, alright. Okay, next. Okay, dan kalau macam katalah ada ayat Quran kata kat sini surah Ibrahim. Jadi orang Islam ni kita kena bersyukur. Katalah contohnya hari ni kita berniaga, kita hanya contohlah ya, kita dapat RM1 je. Padahal sepatutnya kita tahu kata kita berniaga kena dapat hari ni 500. Kalau tak, kita tak boleh bayar modal. So kena bersyukurlah. Bersyukur, lepas tu kita fikirkanlah apa lagi alternatif ataupun strategi yang kita kena buat. So bila kita bersyukur, ayat Quran surah Ibrahim ni kata ayat 7, bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Tapi kalau kita tak bersyukur, tunggulah azab Allah tu lagi pedih. Sebab tu saya beritahu dekat kamu bersyukur ni dalam semua perkara. Tetapi janganlah bersyukur sehingga kita tak buat apa-apa. Contohlah, bersyukurlah. Contohnya, dapat D je. Tak boleh lah. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi bangkit daripada keselesaan untuk dapat kejayaan. Alright? Kan? Contoh, kita dah dapat tempat untuk nak belajar kat universiti ni. Ni jauh sikit lah dengan Pusat Islam ni. Kena bersyukurlah. Sebab tak semua orang dapat peluang belajar. Kamu ni antara orang yang bertuah boleh sambung belajar. Ada orang teringin nak sambung belajar tapi tak mampu. Ada orang teringin nak masuk universiti tapi sebab susah tak boleh masuk universiti. Tu kita kena bersyukur. Bila bersyukur bermakna kita bersyukur kita tak buat apa-apa. Tak. Bila bersyukur kita kena berusaha. Barulah kita dapat kejayaan. Kejayaan ni dia tak akan datang bergolek. Kejayaan ni kita kena usaha. Banyak yang nak reflect pada kejayaan. Antaranya lah, contohnya datang awal, apa lagi? Buat perkara yang sepatutnya, untuk jadi pelajar yang berjaya, konsisten, muhasabah terhadap perkara yang berlaku, ambil peluang, barulah kita jadi orang yang berjaya. Sama juga dengan usahawan tu tadi. Alright? Next, apa lagi? Tak boros. Dan juga tak kedekut. Boros sangat pun tak boleh, kedekut pun tak boleh. Alright? Dan kalau kita ada hutang, kena bayarlah hutang tu. Alright? Next. Apa lagi? Prinsip-prinsip usahawan Islam. Ni antara orang kata, kalau kita tengok lah dalam usahawan Islam ni, apa orang kata faktor-faktor yang kita boleh tengok. Antaranya lah, falah ni berjaya. Berjaya ni bukan setakat dunia, akhirat lah. Orang yang amanah. Bila disebut dalam usahawan Islam, antara perkara yang kita boleh relate adalah amanah. Amanah dalam menjalankan tanggungjawab, amanah dalam menguruskan perniagaan dan sebagainya. Tawakal. Tawakal ni maksudnya selepas kita usaha, kita serahkan bulat-bulat ni kepada urusan kita ni kepada Allah. So semua orang kena bertawakal. Tak kira lah dalam belajar ke, dalam berniaga ke, kita buat usaha dulu, and then kita berdoa dan kita serahkannya segalanya urusan kepada Allah. Sebab kita ni hanya mampu apa? Merancang. Tetapi yang nak menentukan Allah, berjaya ataupun kita dan sebagainya. Itu kata konsep tawakal tu tadi. Alright? Tawakal ni bukan doa je, tak boleh. Usaha dulu baru boleh doa. Alright? Istiqamah ni konsisten. Maksudnya you gigih buat satu perkara tu sehingga berjaya. Alright? Kebenaran ni adalah macam saya kata tadi, dia reflect kepada jujur, tak menipu, tak keluarkan iklan palsu. Itu kebenaran lah. Ikhlas ni, keikhlasan ni ikhlas lah.
Ikhlas ni maksudnya sesuatu perkara yang memang kita buat, kalau kita buat sesuatu tu kita buat memang dengan penuh keredaan dan bersungguh-sungguh. Alright, itu ikhlas. Apa lagi yang di sini ni? Sains dan pengetahuan ni lebih kepada reflect kepada ilmu lah. Wajiblah kepada orang Islam ni untuk tuntut ilmu. Sebab apa? Dengan ada ilmu lah baru kita boleh maju. Dengan ada ilmu lah kita boleh orang kata bersaing. Okay? Alright. So adil. Adil ni meletakkan sesuatu perkara di tempat yang sesuai, masa yang sesuai, okay, dan tanpa diskriminasi. Itu yang kata adil. Adil ni dia tak boleh mengambil kira warna kulit, tak boleh. Adil ni tak boleh mengambil kira dari segi apa orang kata. Okay. Adil ni dari segi apa, dari segi macam contohnya macam mana saya nak cakap dari segi apa nama, adil ni dari segi banyak perkara, apa nama, adil ni dari segi macam contohnya warna kulit kita tak kira, apa lagi, darjat kita tak kira, status kita tak kira. Itu kata adil tu. Waimah apa sekalipun, kalau dia patut mendapat hak dia, dia dapat hak dia. Itu yang kata adil. Adil ni macam contohnya, contoh katalah contoh ni saya ambil contoh lah ya, adil ni dengan anak yang darjah 1 dengan anak yang duduk di universiti. Okay, saya ambil satu contoh. Kalaulah anak di darjah 1 kita bagi RM10, anak yang di universiti kita bagi RM10. Adil ataupun tidak? Siapa nak komen? Adil ke tak? Nabil? Muhammad Nabil? Tak ada Muhammad Nabil dalam ni? Tak ada Muhammad Nabil. Betul left tadi saya tengok. Ya. Oh, betul left. Danish Farhan. Ni kita nak bincang konsep adil ni. Danish Farhan. Ada juga. Panggil ni ada tapi tak wujud. Daniel Ashraf. Saya. Ni. Macam saya kata tadi. Adil kan? Adik kita kan? Satu bagi RM10. Okay. Kita duduk di universiti bagi dia RM10. Adil tak? Bagi saya adil. Kenapa kamu kata adil? Kamu katalah kamu anak saya, contoh. Kan? Saya ada anak, kamu anak sulung, duduk di universiti. Saya bagi RM10 sehari. Anak saya juga duduk di sekolah rendah, adik kamu, saya bagi RM10. Adil tak? Adil tak kamu rasa? Bagi saya adil. Bagi kamu adil? Kenapa adil? So kita, macam saya lelaki dan saya anak sulung, dan saya kena pandai manage duit saya lah dengan RM10 tu. Macam mana? Macam kan saya dapat RM10, adik saya dapat RM10 kan. Okay, saya sulung abang, and so kita kena faham juga kita punya parents pendapatan dia macam mana. So kita pun tak tahu, takkan nak tanya kat parents kita kan, kenapa saya dapat RM10, adik dapat RM10 kan, sama kan. Sedangkan di sekolah rendah saya dah universiti. Macam tu. So kamu rasa adil lah macam tu? Sebab saya tanggungjawab saya sebagai anak dengan abang. Okay, itu konsep kamu. Mari kita tengok, kita panggil perempuan pula. Okay, thank you. Pendapat kamu. Okay, Intan Adenira. Ya, saya. Kalau kamu macam mana? Saya rasa malah adil. Maknya bagi RM10 dengan adik. Abang pun dapat RM10 juga, betul. Tapi kita kena faham sebab belanja dekat universiti dengan belanja dekat sekolah rendah tak sama. Jadi mungkinlah dekat universiti lebih mahal. So kiranya tak adil sebab adiknya dapat RM10. Kalau kat sekolah rendah kita rasa RM10 tu banyak. Tapi dekat universiti RM10 sekali makan habis. Betul tak? Macam tu lah maksudnya. Ya. Kalau saya
Saya tak kata mungkin pendapat apa nama tu tadi, Daniel Ashraf, dia merasakan macam mungkin tahap kemampuan kita, jadi kita berkongsi sama-sama. Tapi adil ni yang saya nak highlightkan dari segi kadang-kala, okay, mungkin bukan kita kata kita sayang abang tu duduk universiti, tidak. Tetapi macam kawan kamu kata tadi, keperluan dia tak sama. Duduk universiti ni kena pakai photostate-nya, kena pakai internetnya, betul tak? Nak call, kan? Pakai kertasnya dan sebagainya. Which is keperluannya mungkin lagi lebih. Jadi mungkin abang tu dia perlukan lebih. Jadi adik tu perlukan kurang. Mungkin abang tu kita kena bagi sehari contoh RM50. Adik saya RM10 tak apa. Contoh, alright, contoh. Alright. Yang mana adil ni tadi kita tak kena letak sesuai pada tempat dia tanpa diskriminasi. Sebab keperluan tu tak sama. Alright. Itu yang kata adil tu tadi. Dan dalam Islam, saya rajin tengok Ustaz Azhari Idrus bila cakap tentang adil ni kan, dia bagi contoh poligami lah kan. Isteri yang pertama contohnya dia besar, saiz dia triple XL. Kain dia pakai mungkin lah 5 meter. Isteri yang kedua contoh dia saiz S. Dia mungkin pakai 3,5 meter contoh. Kan? Dia kata asal beli kat dia 5 meter? Keperluan. Dia besar. Jadi takkanlah beli dia 3,5 meter. Itu maksud dia. Itu yang saya dengar lah dekat Ustaz Zaidul. So relate balik dengan kita. Kalau kita ada pekerja, kan, macam contohnya dan sebagainya, keadilan tu sangat penting. Okey? Kerana apa? Islam ni menjaga semua hak-hak manusia. Tak kira dia Islam, dia bukan Islam, warna kulit, okey, apa dia status darjat keturunan dan sebagainya, semuanya kena berlaku adil. Kayangan ke bukan kayangan ke, tidak ambil kira. Sebab tu mahkamah Allah nanti di akhirat tu satu perkara yang cukup berat. Okey? Cukup berat. Alright? Which is semua ni antara kita kena jawab nanti. Saya, kamu tak terlepas perkara tersebut. Alright? So kena renung-renungkan lah. Baik. Next, etika perniagaan Islam. Ni antaranya lah. Okay, bila kita sebut tentang etika perniagaan, isu kontrak. Maksudnya kena amanah bila kita cakap tentang janji. Contoh, katalah kita janji macam saya kata tadi lah, nak bagi spek A, tiba-tiba kita bagi spek C punya kerusi. Itu salah lah tu. Okay. Maksudnya tak patuh pada kontrak. Kalau kontrak kata kena hantar pada 1 hari bulan, kena hantar 1 bulan. Dia tak boleh jadi 2 hari bulan atau 3 hari bulan. Itu adalah kontrak. Sama-sama persetujui. Itulah bila kita research tentang konsep amanah, janji, antara perkara yang sebagai orang Islam kita kena jaga. Alright. Yang kedua, penipuan dan salah tafsir iklan. Contoh, kan, dekat iklan tunjuk, sayur fresh-fresh je. Bila datang dekat kita dapat burger, kan, bagi selai je sayur, kan. Dalam iklan tunjuk sayur sampai keluar daripada burger. Contoh, alright. Tu antara tak baik tu, penipuan dan salah tafsir iklan. Tu pun tak boleh. Timbangan, kena lebih, tak boleh kurang. Salah. Okay, sukat tu kalau boleh kena betul. Dan kalau lebih baik, maksudnya kita bagi perkara tu yang lebih baik lah kiranya. Okay, baik. Next. Apa lagi? Sorok barang. Tu pun antara yang tak beretika, kan? Sebab kita tahu satu harga bila kita disorokkan, bila kita belajar tentang ekonomi, okay, demand dengan supply. Contohnya kalau kamu belajar lah, kan, demand dengan supply. Demand ni permintaan, supply ni penawaran. Bayangkan kalau penawaran kurang daripada permintaan, okay, penawaran kurang, permintaan tu lebih, bermaksud apa? Barang tu kita perlu. Jadi bila barang perlu, jadi harga tu mahal. Bayangkan kalau supply lebih, demand kurang, bermaksud berlaku lambatkan. Pun tak bagus juga. So sebab tu perkara-perkara ni kita kena elakkan. Supaya apa? Supaya tidak memberi kesan terhadap orang ramai. Bayangkanlah adalah barang susah nak dapat, harga pula mahal. Bayangkanlah kalau orang susah, asnaf dan sebagainya. Maksud menjadi tanggungjawab kita lah, usahawan untuk tengok peranan tersebut supaya apa? Tak ada amalan tu berlaku. Alright. Okay, then yang kedua, hapuskan keluaran secara berlebihan. Macam saya kata tadi, membazir tak boleh. Alright. Riba ni mengambil keuntungan yang berlebihan sehingga menganiaya pihak lain. Pun tak boleh juga. Alright. Dalam muamalat ni kalau memang kita kena elak daripada riba. Alright. Islam ni memang bagi
nak berniaga, nak jual beli semua boleh. Tapi tak boleh ambil keuntungan yang berlebihan sehingga memudaratkan pihak yang ketiga. Itu tak boleh. Salah. Sebab tu riba, haram. Alright. Next. Amalan pengambilan pekerja. Maksudnya kalau kita ambil orang bekerja dengan kita kena treat orang tu dengan baik, dengan adil, bayar gaji dia, bertanggungjawab terhadap kebajikan dia, dan dia jadikan dia sebagai satu amanah. So kita kena uruskan dengan baik, bukan buat anaya dekat dia, suruh dia kerja berlebihan masa tapi tak bagi gaji, menganaya dia. Tu salah lah. Alright. Ini apa lagi? Bersikap adil kepada pekerja tu tadi. Kena bersikap adil lah. Okay. Kalau tidak, macam contohnya, patutnya bayar gaji contohnya RM1,500, tapi sebab dia dah terdesak tak apa. Kata nak kerja tak? Kalau nak kerja saya bayar gaji contohnya RM1,000. Memang tak patut lah, betul tak? So kalau kita tengok dalam kes ni, menganiaya pihak tu. Bila menganiaya bermaksud berlaku kezaliman. Kan? Bila tak adil tu berlaku zalim. Bila berlaku zalim bermaksud apa? Kita ni tergolong dalam orang-orang yang memang pada saya lah. Sebenarnya tergolong pada saya lah. Orang-orang yang memang kalau lah contohnya ditakdirkan lah ya. Contohnya di akhirat kelak kena berjawab lah. Zalim ni nak beritahu kat kamu zalim ni kucing pun kita tak boleh zalim kat dia. Contoh antaranya siapa kita tak boleh zalim kat dia? Antaranya perkara yang kita tak, kalau kita tak suka kat dia tapi kita tak boleh buat. Sepak pun tak boleh. Betul tak? Kata kucing ni, kalau kita tak suka pun kita halau je. Tu kata tu binatang. Tambahlah pula kalau macam contohnya tambah contohnya kita buat dekat manusia. Lagilah kan, binatang pun Allah tak bagi, tambahlah manusia. Alright. Next, apa lagi? Jaga alam sekitar. Itu kita kena jagalah. Nak mengaut keuntungan ni sampai memberi kesan kepada orang lain. Contoh antara perkara kita tengok bila berlakunya banjir. Kan, orang ni rakus ambil semua harta karun dalam hutan ni, contohnya balak dan sebagainya. Berjejaskan habis alam sekitar. Kan, sehingga kan berlaku banjir sampai habis semua. Kan, dia kata binatang, manusia pun tak ada tempat tinggal. Right? Sebab tu setiap perbuatan kita ni akan ada balasan dia. Right? Sebab tu kita kena ambil berat terhadap perkara-perkara yang kita dah bincangkan ni ya. Alright. Ni antara contoh-contoh. Sahabat berjaya ramai lah. Abdul Rahman bin Auf ni antara sahabat Nabi lah ya. Beliau ni bersama-sama dengan baginda ni berhijrah ke Madinah. Alright. Abdul Rahman bin Auf ni antara orang yang memang banyak orang kata mengeluarkan harta-harta dia ke jalan Allah lah. Dia ni antara 10 sahabat Nabi yang jamin masuk syurga. Kita ni tak tahu lagi. Wallahu alam. Sebab tu bersedekah lah. Sedekah ni kalau kita ada sikit, kita bagi sikit. Kalau kita ada banyak, bagi banyak. Harta kalau kita ada kurma boleh belah 4, kita belah lah 4. Bagi. Sebab apa? Bersedekah ni antara amalan dia adalah murah rezeki. Kan? Sebab tu dianjurkan kita jadi kaya. Bila kita jadi kaya, kita jadi berjaya, usahawan yang berjaya, kita ada duit banyak, kita boleh berzakat, kita boleh sedekah. Dan macam saya katakan kepada kamu, tak akan miskin. Allah dah jamin dah. Dunia ni dah balas dah. Kalau kita bersedekah. Alright. Selain daripada itu, antara tanggungjawab sosial sebagai seorang usahawan adalah memberi balik kepada masyarakat. Bagi balik pada masyarakat. Sama ada pekerja ke, pelanggan ke, anak sekitar ke dan sebagainya. So kita kena fikirkanlah apa tanggungjawab sosial yang kita kena buat. Contoh, kan bila kita bagi dana, kita biaya orang susah dari segi pelajaran, bagi peluang pekerjaan, kan, bantu contohnya keluarkan dana untuk diorang berniaga. Itu tanggungjawab sosial lah tu. Alright. Dan akhir sekali adalah Islam ni sangat menggalakkan umat dia ni berniaga, especially ataupun melibatkan diri dalam usahawanan. Alright. Sebab Nabi kata apa? Kalau kita tengok 9/10 rezeki ni daripada berniaga. Dan Rasulullah kita pun seorang yang berjaya dalam bidang perniagaan. Dan Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob, semua ni adalah Rasul-Rasul yang sebelum ni pun adalah seorang usahawan. Alright. Pendek kata,
usahawan ni tadi bukan hanya untuk mendatangkan faedah pada diri kita, tapi boleh dapat banyak perkara dari segi tuntutan ibadah, boleh untuk kebaikan, untuk majukan ummah dan agama dan sebagainya. Alright? Baik, so itu sahaja untuk malam ni dengan apa yang kita dah belajar. So tak ada test, tak ada apa dah. So tapak untuk tapak untuk di My Guru pun saya dah buat. So saya kata kena hantar bila? Kelas Jumaat depan kan? Betul tak? You date dia? Betul. Right. So Jumaat depan dalam last class lah. So malam ni saya nak tengok sekali lalu kamu punya assignment. Okey, boleh mula dah. Group nombor 1. Saya nak tengok you all punya drive. Okey, sekejap Besarkan sikit. Gerak ke bawah ke data. Ya. Okey. Okey. Ni dah ikut template yang bagi Ya. Ya. Syukri, kamu dekat Sarawak Dekat college. Dekat Polis, pelik juga lah sebab tengok alamat kamu tu Sarawak Oh, Okey, alright, tak apa. Ini tak isi lagi ke apa? dia puan dekat bawah ni doktor. Oh, okey, alright. Peranggan. PES tu. Okey. Alright. Okay. Ada yang tak, yang merah tu apa? Ni
Yang ni Tak tahu nak kira ke? Kau dah kira dah? Tersilap pandang. Okey ni. Nanti tak apa. Nanti tukarkan tulisan-tulisan tu semua bagi jadi ayat ni. Okay. Maksudnya bukanlah ayat, maksudnya janganlah tinggalkan blank dan juga tulisan yang color merah ni. Ayat tu memang perlu kekalkan pun, supaya menjawab kepada persoalan ni Okay, alright. Boleh letak gambar produk apa semua di bahagian lampiran dan sebagainya. Even though communication you untuk WhatsApp tu dia nak kan bukti apa semua kan? Ya ada. Ada di bawah, di belakang. Ada. Okay. Alright. Untuk WhatsApp. Okay. Ada bukti kan? Ada. Okay. Untuk Instagram. Okay. Untuk Facebook. Alright. Okay, itu je. Itu je. Okay, alright. Okay, transaction punya bukti ada? Transaction. Contohnya orang beli bayar berapa semua? Ada simpan? Ada kot. Kalau ada tampalkan juga. Okay, bagian lampiran Bagian lampiran Okay. Kenalah. Alright. Okay. Make sure bagi cantik-cantik. Lepas tu okay, yang pertama you letak dekat My Guru. Lepas tu yang kedua printkan bagi elok letak cover plastik apa semua. Sebab nanti minggu depan saya outstation, tapi kelas ada macam biasalah ya. Tapi minggu yang next tu hari Isnin tu saya nak pergi kutip. Siapa yang nak pergi siapa boleh jadi representative untuk saya pergi kutip. Make sure kena ada kat college. Siapa boleh? Siapa nak jadi orang kutip? Syukri boleh ke? Saya tak dapat sebab minggu depan saya balik Sarawak. Kau boleh balik Sarawak. Siapa ada kat college? Siapa nak jadi tukang hantar? Nak hantar kat rumah saya pun boleh. Siapa? Tanya duduk tanya malim tu. Siapa? Ni saya nak kutip ni. Sebab saya nak tanda manual. Dekat My Guru kena letak lah. Okay, dekat My Guru memang kena letak. Okay, kena print cantik-cantik. So siapa? Daniel boleh? Boleh. Okay, saya pergi ambil ilmu. Kamu duduk college mana? Wak Saleh. Wak Saleh. Okay, alright. Hari Isnin kamu jadi kamu tinggal sekejap saya nak ambil phone number kamu. Boleh. Alright. Okay, next. Nampak tak? Ya, nampak. Okay. Ni lokasi ni sayang, tak boleh lukis macam ni lah. Tak mau lukis kertas. Buat lain. Okay. Tak mau macam ni. Lepas tu terangkanlah sikit. Kalau ya pula dia betul kan, teranglah sikit. Kawasan perniagaan kami adalah contohlah di Kolej Awang Hak Saleh. Contoh. Buatlah ayat sikit. Saya tak mau betul macam ni. Kamu bukannya tak ada komputer. Tu yang bersyarah tu yang hai tu marah saya tu. Bukan tak ada komputer. Ada komputer kan? Gunalah. Okay. Alright. Okay lagi. Tak boleh Google Map. Nanti tak dapat markah. Kena lakar. Kena lakar. Okay. Sebab semasa lepas Syarah tu marah dekat saya, bukanlah pensyarah, koordinator kata kenapa tak lakar? Okey, kena lakar lah pula kan. Ni kalau boleh kan, patah balik. Dekat atas ni tulis point je. Ni dekat bahagian pemasaran ni masukkan point. Di bawah kena terang kan.
Oh, warna poin-poin je lah. Okay, di bawah terangkan. So tak adalah jadi tulisan tu sampai macam tu. Okay. Alright, lagi. Ni tak boleh point lah sayang, kena terang naik atas. Tu ni. Yang bahagian ni semua kena buat ayat ni. Harga, pengeluaran lah, produk. Ni jangan malas karang bagi banyak sikit. Okay. Alright. Sasaran tu semua kena karang lagi tu. Ni nak kena raka ke boleh ke? Kena rangka sayang. Ambil je gambar yang dekat internet tu. Lepas tu edit dah balik. Tak, saya bukannya tahu pun lakaran tu, betul tak? Bukanlah saya nak mengajar kamu menipu, tapi kamu kena faham lah, dekat internet tu macam-macam ada. Ambil pelekat, paste je, tulis je. Okay? Faham Ini carta alih pengeluaran produk. Okay, carta alih ni kena make sure yang mana proses dia, mana pakai 3 segi ke, 4 segi ke, bulat ke apa kita belajar kan. Dalam logistik, check balik tu. Okay, alright. Okay. Kalau contoh WhatsApp dia nak bukti berapa dalam report tu? WhatsApp. Tengok kat situ dekat lakaran tu, ada saya bagi template tu kan, dia habang kan nak bukti berapa. At least tak salah saya 3 ke 5 untuk WhatsApp. So kena bagi ada bukti tu. WhatsApp ada, FB ada, IG ada. At least kena ada 5. Okay, 5 ke 6 tu lah. Setiap satunya. Alright. Jangan loket nak letak. Okay, so baiki balik apa yang patut. Bulan 2. Jangan lupa hard copy. Print elok-elok, letak plastik atas dia, cover tu bagi elok. Alright. Okay, next. Bulan 3. Tak. Nampak ke doktor? Ya, nampak. Okay. Ini besarnya gambar. Ini kalau saya tak nampak lagi tak tahu ni. Okay. Ni kenapa tak ada gambar? Doktor, tu saya dah isi gambar dah, cuma maybe laptop saya problem tu. Saya akan settlekan malam ni juga. Tuan punya sini gambar tak ada. Okay, alright. Ni, dekat pengalaman tu, apa-apa pun boleh je tulis. Ni, kamu rasa contoh. Ni, nama jawatan jangan ahli. Kan saya kata, dia mesti kena jadi apa? Pengurus bahagian kewangan, pengurus bahagian pemasaran. Kan kena ada tu. Mana boleh letak ahli? Salah tu. Baiki balik tu. Sebab kita ada carta organisasi. Mari tengok carta organisasi kamu. Tak balik. Mana boleh jadi ahli? Niaga teruk jadi ahli je. Tu lakaran tu pun betul balik. Tengok. Ni tulis kat sini ketua pegawai pemasaran. Kan? Tapi ahli. Macam mana tu? Sila ya. Hai. Wah, lakaran tu betul teruk sangat tu. Okay.
Lagi. PES ni kena terangkan. Alright. Ni sama juga. Ambil je kat dalam Google tu. Bersepah ada, macam-macam ada. Pilih je nak yang mana. Okay. Kejap Sekejap. Okay, alright. Okay. Kiraan ni kena betul Kiraan nanti ni check tulisan merah-merah tu semua kena buang. Okay, Acha. Okay. Kiraan ni semua kena betul. Kalau salah kiraan, salah semua. Bila saya kata kena balance, kena balance. Okay. Susun balik you punya assignment ni. Bagi elok-elok balik tengok. Saya tengok bulan 1 memang quite proper lah. Susun balik. Alright? Okay. Susun balik ni. Banyak benda kena buat lagi ni. Tapi ada masa ni. Ada seminggu lebih lagi. Ya? Alright? So, okay, itu saja. Hari Jumaat ni letak kat tapak. And then minggu depan saya akan berurusan dengan Daniel. Daniel, main nombor telefon? Berapa? 019 Okay, lagi 421 8030. Sekejap Aduh, lapar lah tak makan lagi. Okay, alright. Alright, so okay. Saya dah komen-komen tu. Okay, baiki balik, betulkan apa semua. Kamu buat kerja dalam bulan. Okay, ada expert-expert dalam grup tu. Kena tolong antara satu sama lain. Alright, so saya tak maulah ada yang buat okay, ada yang buat tak okay, saya tak nak. So bagi sekata, kesenang ni nak bagi A ni semua. Alright, so okay, baiki apa yang saya dah tengok tadi tu. Okay, gambar tu kalau boleh janganlah sampai besar tapak tangan. Kecilkanlah sikit saiz dia, bagilah nampak proper. Okay, nak hantar report ni, dia bukan satu perkara yang main-main nak dapat A ni bukan benda yang senang. Alright, so buat bagi kerja bagi senonoh. Okay, so nak dapat A ni bukan simply boleh dapat A. Alright, so bila you rasa you kerja you tu, you nilai balik. Letakkan dalam kotak, frame kan, letakkan bagi elok-elok. Ni kan, you letak rapat tulisan sampai ke kiri. You bayangkan lepas ni you nak binding, habis rosak you punya tulisan. Margin kiri kanan tu semua kena tengok atas bawah. Yang buat kerja tak senonoh. Alright. So kalau you rasa you nak deserve for A, you kena betulkan balik. Bagi senonoh kerja. Okay, tengok balik tu. Kalau contoh spacing, saya nak berapa hari tu? 1.5, betul tak? Ya. Check balik spacing tu, 1.5. Justified. Lepas tu kiri kanan tu kena bagi ada space. Nanti ni buat dalam bentuk kotak. Kalau pandai lagi, di bawah tu you letakkan header footer tu, contohlah footer header tu you letakkan contoh you punya logo kan, nampaklah cantik report you. Bagi ada sikit inisiatif. Okay, alright, berniaga dah teruk dah, tiba-tiba dia tengok kan kan niaga dah teruk, tengok tak dapat A, maulah juga kan. So buat kerja bagi elok. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sekali lagi. Okay, jumpa anda minggu depan di kelas yang terakhir. Okay, alright, selamat berpuasa. Okay, semoga segala amal ibadah kita diterima, jaga kesihatan, jaga diri. Alright, so jumpa anda minggu depan. Jangan lupa langsaikan assignment anda, siapkan sepatutnya dengan kadar senonoh. Okay, proper, bagi elok. Alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Lupa. Jangan lupa ya, evaluate minggu ni. Tak salah saya kena buat learning evaluation kot minggu ni, betul tak? Ya, betul. Okay lah. Right. So kenalah evaluate selayak-layaknya. Okay, alright. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas. Terima kasih doktor. Sama.
Terima kasih doktor. Seronok sungguh. Sama-sama.